Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi pihak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, saya Azaria Tagaya mengucapkan selamat datang ke Sesawang KPT bagi menyaksikan satu lagi detik bersejarah Majlis Pelancaran Projek Larian 100 meter bawah 10 saat. Sebelum kita meneruskan majlis pada pagi ini, kita pendengarkan dahulu lagu kebangsaan Negaraku. Projek larian 100 meter bawah 10 saat atau lebih dikenali sebagai B10 ini merupakan satu projek khas yang telah diletakkan di bawah program Bitara KPT dan akan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun. Projek ini akan diselaraskan oleh Seksyen Sukan, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar KPT dan dibantu oleh Pusat Sukan Tumpuan PST Olahraga KPT di Universiti Putra Malaysia sebagai penyelaras projek. Hasrat besar projek ini adalah untuk mencipta sejarah baru dalam acara pecut 100 meter bagi melahirkan atlet yang mampu untuk berlari di bawah masa 10 saat. Dunia hari ini memperlihatkan pelari yang mampu berlari di bawah 10 saat bagi acara 100 meter akan dilihat berkelas dunia. Projek B10 ini dilihat sebagai salah satu penanda aras yang akan membawa Malaysia ke arah melahirkan jaguh-jaguh terbilang bagi acara pecut. Seterusnya, bagi memberkati majlis pelancaran kita pada pagi ini, majlis dengan hormatnya menjemput Encik Syahrul Fazli bin Abu Hassan dari Bahagian Education Malaysia JPT KPT bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya kami merafak tangan, menadah penuh kerendahan, mengharapkan hidayah dan taufik-Mu yang berpanjangan agar Engkau memberkati Majlis Pelancaran Projek Larian 100 meter bawah 10 saat B10 ini, Ya Allah. Jadikanlah majlis pelancaran ini sebagai pemangkin kegemilangan, menjadi inspirasi buat seluruh yang menyaksikan, meningkatkan daya usaha para atlet dan pencinta sukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jadikanlah kami golongan yang produktif dan berkualiti, mempunyai daya tahan yang tinggi, melaksanakan tugas dengan sempurna dan berkesan agar dengannya menjadikan sukan dan sektor pengajian tinggi terus cemerlang. Ya Allah, Engkau jadikanlah majlis ini sebagai medan buat kami berkongsi citra dan visi, berusaha sehabis baik, menjadi aspirasi, berbagi pengalaman hidup, menjadi inspirasi antara generasi muda dan pewaris legasi demi kelangsungan sebuah tamadun pertiwi. Allahumma ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Syahrul Fazli di atas bacaan doa sebentar tadi. Yang berhormat Menteri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan dan para tetamu sekalian.
Bagi menyuntik lagi semangat para tetamu yang bersama-sama kita di majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita saksikan tayangan video produksi projek B10 yang telah merangkumkan kesemua matlamat, pengisian dan hala tuju projek ini dalam jangka masa 5 tahun. Memetik kata-kata legenda pelari terpantas dunia Usain Bolt, mengapa lebih sejuta orang sanggup membeli tiket pada final 100 meter Olimpik London 2012, sedangkan acara itu hanya berlangsung tak sampai 10 saat. Sejak tahun 1968 hingga kini, sejumlah 143 pelari pecut seluruh dunia telah berjaya melepasi halangan fizikal dan fisiologikal untuk mencatat masa di bawah 10 saat dalam acara larian pecut. 100 meter yang juga dikenali sebagai acara ribbon biru dalam tamasya sukan utama dunia dan serantau seperti Sukan Olimpik, Sukan Asia Tenggara dan lain-lain, khususnya ketika acara olahraga dipertarungkan. Antara negara-negara yang banyak melahirkan atlet-atlet pelari pecut yang membuat catatan di bawah 10 saat adalah Amerika Syarikat, Jamaika, Nigeria dan United Kingdom seperti Usain Bolt, Carl Lewis, Asafa Powell dan lain-lain lagi. Kemampuan pelari pecut mencatatkan masa di bawah 10 saat ini juga merupakan satu lambang hormat yang mengangkat status atlet terbabit sebagai pelari pecut berkelas dunia. Kelajuan manusia yang berjaya berlari pantas dengan jarak 100 meter di bawah 10 saat juga dianggap satu kebolehan yang memang luar biasa. Detik gemilang negara dalam acara pecut ini dipelopori dengan kejayaan Tan Sri Dr. M. Jagatesan merangkul emas di Sukan Asia 1966 di Bangkok, Thailand. Tan Sri Dr. M. Jagatesan merupakan pelari terpantas Asia selama 8 tahun atau 96 bulan pada era 1960-an. Era 80-an pula menyaksikan kemunculan jago pecut dari Melaka, Rabuan Pit, yang menjadi atlet kedua negara merangkul pingat emas di Sukan Asia. Catatan 10.68 saat yang direkodkannya di Sukan Asia New Delhi 1982 membolehkannya merangkul pingat emas menewaskan pelari dari Thailand dan Korea Selatan sekaligus memegang gelaran manusia terpantas Asia di era itu. Era 90-an pula menyaksikan atlet Sarawak Watson Nyambek mendominasi acara pecut negara. Mendapat jolokan The Flying Dayak, nama Watson Nyambek mula digeruni apabila dia memecahkan rekod Dr. M. Jagatesan 10.38 saat dengan catatan baru 10.33 saat di kejohanan Sukan Malaysia Sukma di Kuantan, Pahang, malah menewaskan setru utama ketika itu, pelari pecut Pahang, Azmi Ibrahim. Rekod yang dicatatkan Watson berjaya bertahan 18 tahun sebelum ia dipadamkan oleh Khairul Hafiz Jantan di Sukma Sarawak pada 2016. Seorang lagi legenda kebangsaan yang turut menempa nama menerusi acara ribbon biru ini adalah atlet Terengganu, Nazmizan Mohamad. Nazmizan mencatatkan sejarah apabila menamatkan kemarau 36 tahun negara untuk merangkul pingat emas dalam acara 100 meter di Sukan Si Hanoi 2003. Kemenangan itu sekaligus menobatkannya selaku Raja Pecut Asia Tenggara. Selepas itu, Khairul Hafiz Jantan dari Melaka yang diberi jolokan The Speedy Jantan menggegarkan pentas olahraga negara. Rekod kebangsaan 10.18 saat milik Khairul Hafiz Jantan kini hanya menunggu masa dan ketika untuk dileburkan dengan kemunculan Muhammad Haikal Hanafi, pemenang pingat emas Sukan Si Manila 2019. Begitulah rentetan catatan pencapaian pelari-pelari pecut negara sehingga kini lantaran kita dapat melahirkan pelari pecut negara yang mampu berlari di bawah 10 saat. Benua Asia telah berjaya melahirkan 8 orang pelari pecut yang berjaya melakukan catatan di bawah 10 saat sejak tahun 2007. Namun begitu, sehingga kini belum ada lagi pelari pecut Asia Tenggara yang berjaya melakukan catatan masa di bawah 10 saat. Persoalannya, siapakah negara Asia Tenggara yang pertama dapat mencatat sejarah merobohkan halangan tersebut? Indonesia semakin hampir menerusi pelari pecutnya lalu Muhammad Zohri, juara remaja dunia yang mencatat 10.03 saat pada 2019.
manakala catatan terbaik Malaysia menerusi Khairul Hafiz Jantan Speedy Jantan dengan masa 10.18 saat pada 2016. Maka bersandarkan paksi pencapaian serta perancangan ini, kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Kita yakin bakal melahirkan manusia terpantas negara yang mampu berlari sepantas Usain Bolt. Projek B10 inilah jawapannya. Tumpukan yang bakal dijelmakan melalui program B10 bermaksud program lari pecut 100 meter yang mensasarkan catatan masa di bawah 10 saat. Kementerian Pengajian Tinggi KPT lah pencetus revolusinya, manakala Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai penyelaras program dalam tempoh 5 tahun bermula dari 2021 hingga 2025. Membujur lalu melintang patah, KPT berani menyahut cabaran untuk merancakkan lagi acara pecut dan demi melahirkan jago-jago negara yang mampu menjadikan Malaysia sebagai negara Malaysia ASEAN Jamaika dalam beberapa tahun yang mendatang. Projek pembangunan elit yang dinamakan program B10 ini pastinya bakal mencipta platform terbaik melahirkan atlet pecut untuk mencapai potensi tinggi. Sekaligus melahirkan atlet berwibawa serta dikenali di peringkat antarabangsa. Pusat Sukan UPM dipilih sebagai penyelaras program B10 bagi tempoh 5 tahun mulai tahun ini hingga 2025 selaras dengan peranan UPM sebagai Pusat Sukan Tumpuan Olahraga KPT. Ia satu program elit khusus untuk diangkat menjadi projek nasional dan juga telah diperakui sebagai program Bitara KPT, iaitu satu program berimpak tinggi yang dapat memacu nama KPT ke persada dunia. Tidak cukup dengan itu, ia juga satu pelan pembangunan olahraga jangka panjang yang sistematik dan tersusun serta berprofil tinggi hasil komitmen dan kepakaran tempatan. Sekaligus melahirkan sekelompok pelari pecut yang akan menguasai acara larian pecut di peringkat rantau Asia Tenggara dan Asia dalam masa 3 hingga 10 tahun projek ini dilancarkan. Program ini juga akan menggunakan khidmat bekas pelari-pelari pecut kebangsaan yang akan bertindak selaku ketua jurulatih dan juga pembantu jurulatih yang akan ditempatkan di pusat-pusat latihan khas yang akan diwujudkan. Setiap pusat latihan akan menempatkan atlet-atlet terpilih berdasarkan syarat kelayakan yang telah ditetapkan dan atlet perlu melepasi ujian yang telah ditetapkan. Beberapa orang bekas jago pecut negara dijangka akan terbabit dalam program ini ialah Watson Nyambe, Nasmizan Muhammad, Muhammad Fuad Muhammad Kasim, M. Balamurugan, Azmi Ibrahim, Hamri Mahat, Muhammad Amir Izwan Tan Abdullah, Muhammad Mansha Abdul Jalil dan Tan Kok Lim. Program ini berterusan, tak kira lah 5 tahun ke atas, mungkin kita boleh mencari atlet-atlet yang berpotensi untuk berlari di bawah 10 saat. Dalam masa terdekat ni saya nak melihat kita ada satu kumpulan atlet yang boleh berlari di bawah 10 saat lah. Yang mana inilah atlet yang kita rasa yang akan kita develop untuk mereka dapat berlari di bawah 10 saat lah. Sangat yakin kalau program ni disusun dengan baik, dirancang, dan kita dapat mendisiplinkan para atlet kita dalam program ni, dan aku rasa benda ni tak mustahil dalam masa aku rasa mungkin tak sampai 5 tahun. Mungkin 3 tahun atau 4 tahun kita akan dapat hasil. Sepanjang tempoh perkhidmatan juga, setiap tenaga pengajar akan menerima allowance khas atas khidmat yang mereka berikan. Tempoh pelaksanaan program ini dijangka berjalan dalam masa 5 tahun. Tahun pertama menyaksikan atlet-atlet berpotensi tinggi akan dipilih melalui beberapa siri ujian yang ditetapkan. Manakala tempoh tahun kedua hingga kelima akan bermula dengan teknik pendedahan serta bantuan profesional daripada jurulatih tempatan dan antarabangsa. Setiap atlet yang dipilih untuk menyertai program ini mestilah menepati syarat kelayakan yang ditetapkan pada 3 sesi ujian masa.
Bagi larian 30 meter, setiap calon mesti mencatatkan masa kurang dari 3.5 saat, manakala bagi jarak 60 meter, hendaklah mencatatkan 6.5 saat ke bawah. Tidak cukup dengan itu, calon-calon juga haruslah mampu melakukan lompatan sekurang-kurangnya 3.10 meter di atas standing broad jump dan 55 cm ke atas bagi standing vertical jump. Ini satu usaha yang kata yang benar-benar baik dan pertama kali diadakan. So pasti kalau kita menjuruskan pada melaksanakan dengan kepakaran, dengan buah fikiran, dengan kajian tadi, dengan potensi ada, saya yakin percaya kita juga boleh berjaya dan benda tak mustahil pun. Saya rasa tak mustahil satu atlet tu boleh berjaya below 10 second. Sebab di Malaysia ni kita boleh tahu kita ada banyak jurulatih yang berpotensi. Seperti kita tengok Coach Puat pernah melahirkan atlet 2-time SEA Games gold medalist 2017 dengan 2019. Barisan panel pengurusan juga telah menetapkan hanya 10 orang calon sahaja yang akan dipilih di setiap pusat latihan yang akan dimaklumkan nanti. Had umur yang ditetapkan untuk menyertai program ini adalah 17 tahun ke atas dan setiap calon haruslah mengikuti program latihan 5 tahun secara sepenuh masa. Selama 5 tahun program ini berjalan, saya harap ada atlet yang dapat buat yang terbaik dan dapat layakkan diri ke Asia Games, ke Commonwealth Game ataupun game yang besar lah. Harapan saya itu agar adalah pelari Malaysia yang boleh lari bawah 10 second lah. Calon-calon program B10 juga akan menerima allowance latihan bulanan sehinggalah tempoh latihan mereka berakhir. Program ini dijangka membabitkan semua pihak yang banyak memainkan peranan dalam memacu pembangunan sukan tanah air. Antaranya Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, Kementerian Pendidikan dan Kesatuan Olahraga Malaysia. Berbekalkan dana khas yang telah diluluskan untuk program B10 ini pastinya akan membuka satu lembaran baru yang lebih bermakna untuk arena pecut tanah air sekaligus menjadi projek berwawasan tinggi dalam pentas sukan negara. Oh, they're away and Gatlin got away brilliantly and he's ahead of the field at the moment and Bolt going very in. Here comes Usain Bolt! Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver, 9.64! Oh, he's retained his title in the most emphatic way. Para hadirin sekalian, majlis pada hari ini menjemput Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad untuk menyampaikan ucapan dan amanat beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Yang Berusaha Dr. Muhammad Zabri Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pengajian Tinggi, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Husaini Umar, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Yang Berusaha Teknologis Zainab Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Yang Berusaha Profesor Dr. Roslan Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia, pegawai-pegawai kanan kementerian dan agensi persekutuan, wakil-wakil agensi sukan kebangsaan, wakil-wakil majlis sukan IPT, sekretariat B10, rakan media, rakan sukan dan semua hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam majlis pelancaran projek larian 100 meter bawah 10 saat pada hari ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada bahagian perancangan dan penyelidikan dasar, Seksyen Sukan KPT dan Universiti Putra Malaysia di atas penganjuran majlis pada pagi ini, walaupun kita berdepan dengan kekangan untuk melaksanakannya secara fizikal. Hadirin yang saya hormati sekalian, seperti sedia maklum, olahraga merupakan salah satu acara utama di dalam apa jua tamasya sukan besar dunia sehinggalah sukan Olimpik.
acara larian 100 meter pula merupakan acara utama yang menjadi kemuncak di dalam apa juga pertandingan olahraga dan dikenali juga sebagai acara Ribbon Biru. Sejak tahun 1968 sehingga kini, seramai 143 orang pelari pecut telah berjaya berlari di bawah masa 10 saat. Kemampuan pelari pecut mencatatkan masa di bawah 10 saat akan menjadi satu lambang hallmark yang mengangkat status atlet tersebut sebagai berkelas dunia. Pemegang rekod dunia kini disandang oleh Usain Bolt dari Jamaica yang telah berlari dengan catatan masa 9.58 saat untuk acara ini. Mengambil sejarah Malaysia di dalam acara ini, antara pencapaian terbaik negara disumbangkan oleh Datuk Radwan Peat yang memenangi pingat emas di Sukan Asia 1982 di New Delhi, India. Bagi era moden pula, antara nama-nama yang menyelah di dalam acara 100 meter adalah seperti Nazmizan Muhammad yang memenangi pingat emas di Sukan SEA 2003 Vietnam. Pemegang rekod kebangsaan terkini dengan catatan 10.18 saat iaitu Hairul Hafiz Jantan yang memenangi pingat emas di Sukan SEA 2017 Kuala Lumpur dan juga pemegang pingat emas Sukan SEA 2019 Filipina Haikal Hanafi. Berdasarkan catatan terbaik 100 meter di negara kita pada ketika ini iaitu 10.18 saat, Malaysia masih agak ketinggalan untuk mencabar atlet-atlet hebat bagi acara ini walaupun hanya di rantau Asia Tenggara. Catatan terbaik di rantau ini pada ketika ini adalah 10.03 saat yang dicipta oleh atlet sensasi Indonesia, lalu Muhammad Zuhri yang telah layak beraksi di Olimpik Tokyo pada baru-baru ini. Oleh yang demikian, hanya dengan catatan di bawah 10 saat saja mampu untuk mencabar atlet-atlet terbaik dunia yang menguasai acara ini di peringkat Commonwealth, Asia dan dunia. Lantaran itu, Kementerian Pengajian Tinggi mempunyai hasrat yang besar untuk melahirkan atlet pecut 100 meter pertama di negara ini yang mampu untuk berlari di bawah masa 10 saat di dalam tempoh 5 tahun mendatang. Projek larian 100 meter bawah 10 saat atau akan dikenali sebagai projek B10 ini telah dipersetujui untuk dijadikan salah satu program bitara Kementerian Pengajian Tinggi dan menjadi satu projek jangka panjang untuk merealisasikan hasrat melahirkan pelari 100 meter yang mampu berlari di bawah masa 10 saat. Program bitara merupakan program yang menjadi fokus strategik KPT bagi tahun 2021 dan mendatang, berimpak tinggi dan juga bersifat merentas bahagian jabatan, agensi dan kementerian. Bagi memenuhi hasrat KPT untuk menjayakan projek ini, Seksyen Sukan BPPD telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras bagi pihak KPT. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Pusat Sukan Tumpuan Olahraga KPT yang telah diletakkan di Universiti Putra Malaysia sebagai penyelaras projek. B10 adalah satu projek khusus dan sangat istimewa kerana ia merupakan projek pertama seumpama ini di Malaysia dan hanya fokus kepada satu disiplin, acara sukan saja. B10 akan dirancang dan dilaksanakan secara teliti dan berfokus dalam tempoh 5 tahun agar matlamat yang telah ditetapkan untuk projek ini akan berjaya dicapai. 4 aspek utama telah digariskan untuk menggerakkan projek ini meliputi pentadbiran dan kewangan, program pembangunan dan pertandingan, modul latihan, insentif dan media, promosi dan hubungan strategik. Kesemua aspek ini akan digerakkan dengan faktor-faktor sokongan lain daripada pelbagai agensi. Program ini akan menggunakan kepakaran bekas-bekas jago pecut
dan jurulatih negara sebagai keutamaan serta berkolaborasi dengan pakar-pakar luar negara yang terbaik selaras dengan keperluan untuk melahirkan manusia terpantas di negara ini. Malah, ianya juga mungkin boleh menjadi pusat sehenti atau hub untuk melahirkan jago-jago pecut Asia Tenggara dan Asia. Hadirin yang saya hormati sekalian, dalam usaha untuk memastikan projek ini berjalan dengan lancar, KPT sedar ianya hanya mampu dilaksanakan dengan mendapat sokongan daripada pelbagai pemegang taruh dalam sukan olahraga ini. Alhamdulillah, dalam bengkel pertama penyelarasan projek ini yang diadakan di Port Dickson Negeri Sembilan pada Mac lalu, telah mendapat sokongan yang amat baik. Malah rata-rata peserta bengkel yang juga merupakan pemegang taruh utama dalam sukan olahraga merasakan bahawa projek ini sepatutnya dipelopori lebih awal, 20 tahun dahulu. Justru, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, Kesatuan Olahraga Malaysia, serta agensi-agensi lain yang turut memberikan sokongan kepada projek ini serta program-program sukan lain yang dilaksanakan oleh KPT. Sesungguhnya, kejayaan kepada projek ini adalah milik kita bersama dan akan membuka satu lembaran sejarah kepada dunia sukan tanah air selain daripada sokongan daripada kementerian dan agensi. KPT juga amat mengalu-alukan sokongan daripada korporat untuk menjadi rakan sukan kepada projek ini. Saya menaruh harapan bahawa projek B10 ini mampu dilaksanakan dengan sesungguhnya mengikut perancangan. Ianya akan menjadi projek serampang dua mata. Di sepanjang perjalanan bagi memecahkan rekod bawah 10 saat itu nanti, saya percaya projek ini akan melahirkan beberapa jago pecut negara dan tidak mustahil akan muncul sebagai juara pecut Asia Tenggara serta jago Asia dan juga akan menguasai acara larian berganti-ganti 4 kali 100 meter, insya-Allah. Hadirin yang saya hormati sekalian, seperti semua sedia maklum, negara masih dalam proses pemulihan untuk keluar daripada pandemik COVID-19. Justru, saya meminta semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan projek ini memikirkan satu kaedah yang terbaik bagi setiap perkara yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara berhati-hati tetapi pragmatik agar tidak menjejaskan usaha kerajaan untuk mengatasi pandemik COVID-19 melalui PPV. Di kesempatan ini juga, saya bagi pihak KPT ingin menyeru kepada semua pihak yang terbabit dengan pelaksanaan projek B10 ini secara langsung maupun tidak langsung dapat bersama-sama berganding bahu untuk menjayakan salah satu projek berimpak tinggi kepada kementerian ini. Semoga keberhasilan projek ini nanti akan menjadi satu penanda aras terbaik kepada sukan olahraga di negara ini untuk berada di pentas tertinggi sukan dunia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan projek larian 100 meter bawah 10 saat untuk kecemerlangan sukan di IPT dan negara. Selamat datang ke arena kejohanan larian 100 meter di bawah 10 saat. Kehadiran anda amat penting untuk memilih pelari pecut yang terbaik untuk menjadi juara. Berikut adalah spesifikasi yang terbaik seperti yang dicadangkan oleh pakar-pakar. Mampu berlari sejauh 30 meter kurang dari 4 saat dan kurang dari 6.50 saat untuk jarak 60 meter. Berupaya melakukan standing board jump setinggi 3.10 meter ke atas dan standing vertical jump lebih dari 55 cm. Serta mempunyai ketinggian fizikal lebih 1.78 cm.
kepada anda semua yang membuat pilihan bijak. Pilihan anda, Hafiz Jantan, telah memenangi saingan ini. Anda rasa anda mampu menyaingi Hafiz? Jom sertai program larian 100 meter bawah 10 saat sekarang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah menyempurnakan gimik pelancaran projek B10 sebentar tadi. Apa yang kita harapkan agar projek ini nanti akan melahirkan pelari-pelari pecut terbaik negara bagi mengharumkan nama Malaysia di pentasukan antarabangsa. Majlis pada pagi ini diteruskan lagi dengan sesi memperkenalkan barisan atlet 100 meter yang sedang berada di IPT pada ketika ini dan berpotensi untuk diserapkan di dalam projek B10 dan juga para jurulatih yang akan mengendalikan projek ini nanti. Satu permulaan yang baik nampaknya apabila projek larian ini sudah berjaya menarik perhatian barisan penaja-penaja yang telah dapat melihat usaha murni yang dimainkan oleh KPT dalam memartabatkan sukan negara. Berikut adalah barisan penaja-penaja bagi projek larian 100 meter bawah 10 saat anjuran Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Dengan pengenalan penaja-penaja yang akan bersama-sama menjayakan projek ini nanti, maka majlis kita pada pagi ini telah pun sampai di penghujungnya. Semoga dengan terlancarnya projek ini, B10 akan memberi satu sinar baru kepada kecemerlangan sukan olahraga negara, khususnya bagi acara pecut 100 meter. Sehingga kita berjumpa di lain masa, bagi pihak KPT, saya Azaria Tagaya mengucapkan terima kasih kerana menonton majlis pelancaran sebentar tadi. Sampai jumpa lagi.